Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Okey, baiklah, hari ini kita nak masuk tajuk baru bab 5. Okey, nampak ke tak cikgu ni? Cikgu share screen. Okey, nampak? Nampak cikgu. So, kita nak pergi ke modul 5 hari ini, perakaunan untuk syarikat berhad menurut share. Kita nak belajar saham pula sekarang. Jadi tengok standard kandungan, sepatutnya modul ini mengandungi standard kandungan yang berikut. Yang pertama ialah pengenalan kepada syarikat berhad menurut share. Sekarang ni kita nak belajar bahagian syarikat pula, syarikat berhad. Yang kedua jenis modal dan terbitan share. Yang ketiga equity pemilik syarikat berhad menurut share serta dividen tunai. Okay. So kita nak tengok sikit pengenalan. Apa dia syarikat? Sebelum ni kita belajar milikan tunggal. Okey, minggu lepas perkongsian, hari ini ialah syarikat berhad. So apa dia syarikat? Iaitu satu badan atau entiti yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu untuk menjalankan aktiviti perniagaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Itu syarikat. Satu badan atau entiti yang menubuhkannya ialah sekumpulan individu. Apa yang dia nak buat? Dia nak menjalankan aktiviti perniagaan dan tujuan dia satu je syarikat ni, iaitu dia nak dapat untung. Itu syarikat. So siapa pemilik syarikat ini? Iaitu pemegang share. Orang yang pegang saham tu. Dari segi undang-undang, syarikat ni maksudnya satu badan yang sah dan terpisah daripada pemiliknya. Itu dari segi undang-undang. Maksud syarikat ni satu badan yang sah dan ianya terpisah daripada pemilik. Okay, liability pemegang share. Liability ni maknanya tanggungan hutang. Tanggungan hutang pemegang share syarikat terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan. Okay, setakat modal yang dilabur berapa? 100. 100 je lah hutang dia. Jadi syarikat boleh memiliki harta, boleh membuat kontrak, boleh mendakwa dan boleh didakwa. So ada 4 benda lah kat sini syarikat. Okay, dia boleh memiliki harta, ya, boleh membuat kontrak, dia boleh mendakwa siapa-siapa dan dia pun boleh didakwa juga oleh orang lain. Okay. Jadi kita nak tengok tentang syarikat. Kita tengok gambar ni. Okay. Ini contoh syarikat. Mesti depan dia ada nama syarikat. Syarikat belakang dia ada berhad. Contohnya syarikat khidmat jasa berhad. Mesti ada perkataan berhad ni. Okey, nampak yang kedua? Ini ialah share. Saham. Share. Okey, ini pun sama yang ketiga. Okey. Okay, kita lagi 5.1 pengenalan kepada syarikat berhad menurut share. So, standard pembelajaran. Murid boleh menerangkan tata cara penubuhan syarikat berhad menurut share mengikut Akta Syarikat 2016. Okay. Sepatutnya kita boleh terang macam mana nak menubuhkan sesebuah syarikat. Okay, so kita tengok 5.1. Kita berkenalan dulu hari ini dengan syarikat berhad menurut share. Yang pertama penubuhan. Okay. Penubuhan syarikat berhad menurut share. Iaitu syarikat berhad menurut share ni maksudnya entiti perniagaan yang dimiliki oleh individu-individu yang menyumbang modal dan diberi share dalam syarikat. Share ni saham lah. Istilahnya share sekarang. Okay, apa maksud syarikat berhad menurut share? Cikgu ulang balik. Entiti perniagaan yang dimiliki oleh individu-individu. Di mana individu-individu ini dia menyumbang modal dan diberi share dalam syarikat. Okay, semua syarikat yang ditubuhkan tertakluk kepada Akta Syarikat 2016. So inilah petikan Akta Syarikat 2016
Okay, apa dia kata? Suatu badan korporat yang diperbadankan mengikut Akta Syarikat 2016 atau mana-mana enactment sebelumnya. Okay. Kemudian kita nak tengok macam mana tata cara nak tubuh syarikat berhad mengikut Akta Syarikat 2016. So, dia ada tata cara penubuhan. Okay, ini dah. Penubuhan sesebuah syarikat telah dinyatakan dengan jelas dalam Akta Syarikat 2016. Okay, kalau di Malaysia kita ada SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay. Jadi SSM ini telah menyediakan panduan bagaimana sesebuah syarikat boleh didaftarkan. Okay, je. So syarikat baru, syarikat yang baru wujud, dia perlu berdaftar dengan pendaftar syarikat iaitu menggunakan portal MyCode dan perlu memberikan maklumat yang berkaitan. So, ada 4 maklumat yang kena maklum. Okay. So, Rajah 5.1, langkah-langkah penubuhan syarikat. Yang pertama, ini syarikat baru. Yang pertama, buat syariah nama. Dah ada nama, buatlah permohonan nama. Okay. Yang kedua, menyerah simpan permohonan pemerbadanan syarikat. Yang ketiga, kena membayar fee pendaftaran. Kena bayar yuran nak daftar tu. Dan yang keempat, syarikat akan menerima notis pemerbadanan. So, 4 langkah ni. Okay. So, kita tengok info tambahan di sebelah ni. Ini adalah kalau kita scan QR code ni, so kita akan tahu. Inilah maklumat berkenaan Akta Syarikat 2016. Okay, so ada masa boleh scan lah QR code ni. Okay, info tambahan di bawah ni antara maklumat yang diperlukan semasa pendaftaran syarikat. Okay, mesti ada nama syarikat yang kita nak cadang. Yang kedua, nama butiran pemegang share dan nama pengarah. So, siapa kita nak lantik sebagai pengarah dan juga nama pemegang share. Yang ketiga, jenis perniagaan. Okay, kena maklum perniagaan syarikat berhad. Dan yang keempat, alamat berdaftar syarikat. So, kena ada alamat syarikat tu. Kita tengok sikit kerata akhbar ni. 9 Mei 2016, Akta Syarikat Baharu dilaksana pada 2017. Okay. So, kita boleh tengok, cikgu baca sikit atas ni, Kuala Lumpur, Akta Syarikat Baharu yang akan dilaksanakan pada 2017 diyakini dapat memperkasakan sektor perniagaan di negara ini sekaligus memberi perlindungan kepada pengguna. So, yang lain ni awak boleh baca sendirilah. Okay, ada je dalam buku teks tu. Okay, ini contoh notis pemerbadanan. Okay, bila dah siap semua, kita akan dapatlah notis pemerbadanan ni. Ini akan dikeluarkan oleh SSM, Syarikat Suruhanjaya Malaysia. Setelah semua maklumat dan prosedur yang ditetapkan dipenuhi. So, ini contohnya kita tengok. Ya, Akta Syarikat 2016, Seksyen 15, dia tulislah notis pendaftaran. So, kita ada nombor pendaftaran kita, tarikh bila, masa dan jenis syarikat. Jenis syarikat dia akan tulislah berhad menurut share. Okay, dimaklumkan bahawa siapa nama perniagaan. Contohnya nama perniagaan kita Green Solution Laboratories yang berhad. Telah diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016. Dan syarikat ini adalah sebuah syarikat sendirian. Okay, pendaftar syarikat. So, nota ini adalah mesej yang dijandakan secara automatik. Mohon tidak memberikan maklum balas kepada mesej ini. Okay. So, dihantar je lah notis ni sebagai untuk makluman orang yang mendaftar syarikat ni. Okay, standard pembelajaran kat sini kita tengok murid boleh menyatakan kandungan perlembagaan syarikat mengikut Akta Syarikat 2016. Okay. So, ada nak tanya setakat ni? Kita nak masuk perlembagaan pula ni. Kita info tambahan sikit. Apa dia SSM? Okay, dia sebut SSM. Ini dia punya logo dia. SSM. Okay, tu ada tengah sikit benda tu. Okay, antara fungsi Suruhanjaya Syarikat Malaysia, ringkasannya SSM. Okay, fungsi dia yang pertama, mengawal selia perkara yang berhubungan dengan pemerbadanan syarikat dan perniagaan.
Okey. Berhubung dengan undang-undang yang dinyatakan dalam jadual pertama Akta SSM 2001. Itu dia punya fungsi dia, kawal selia. Perkara yang berhubung dengan nak memperbadankan syarikat dan perniagaan. Okay, so info tambahan yang di bawah, setelah memperoleh notis pemerbadanan, syarikat boleh mula beroperasi secara sah. So, kita dapat je notis ini, bermakna kita dah boleh mula beroperasi. Okay, kita tengok perlembagaan syarikat. Okay, apa dia perlembagaan syarikat? Iaitu dokumen yang mengikat syarikat, pengarah dan pemegang share. Okay, perlembagaan syarikat ni dokumen yang mengikat syarikat, pengarah dan pemegang share. Di mana dia kata syarikat berhad mempunyai pilihan untuk mewujudkan perlembagaan syarikat atau tidak. Kita ada pilihan nak buat tak perlembagaan syarikat. Kalau tambuh tak apa, kalau nak boleh. Sekiranya syarikat memilih untuk tidak mewujudkan perlembagaan syarikat, ini macam perkongsian juga. Okay, kalau kita tidak mewujudkan perlembagaan syarikat, so sebarang perselisihan, okay, balah ke apa ke, perlu diselesaikan dengan merujuk kepada Akta Syarikat 2016. Okay. Balah apa? Tak buat perlembagaan, so kita kena rujuklah kepada Akta Syarikat 2016. Okay, perlembagaan suatu syarikat boleh mengandungi peruntukan yang berhubungan dengan perkara-perkara berikut. Ini kalau kita nak buat perlembagaan, so inilah kandungan yang perlu ada dalam perlembagaan syarikat yang kita nak wujud tu. Yang pertama, apa tujuan syarikat kita? Okay. Yang kedua, kita kena maklum kat situ keupayaan, hak, kuasa atau keistimewaan syarikat jika berbeza dengan peruntukan yang terkandung dalam Akta Syarikat 2016. Seperti kuasa dan tanggungjawab lembaga pengarah. Okay, maklumlah kat situ. Masing-masing boleh buat apa-apa semua. Okay. Yang ketiga, perkara-perkara yang dipertimbangkan oleh Akta ini untuk dimasukkan ke dalam perlembagaan. Seperti cara pembayaran dividen. Nak bayar macam mana dividen boleh nyata dalam ni. Dan yang terakhir, apa-apa perkara lain yang hendak dimasukkan oleh syarikat ke dalam perlembagaan. Contohnya apa? Pengurusan dan pentadbiran syarikat. Boleh maklum dalam kandungan tu. So ini 4 benda. 4 kandungan perlembagaan syarikat. Okay, dan ini adalah ciri-ciri syarikat pula. Kita nak tengok. Okay, lain sekali kita belajar syarikat sekarang ni. Okay, sebelum kita ke ciri, kita tengok sikit info tambahan ni. Di mana laporan kewangan syarikat awam menurut Syekh perlu dibentang dan diluluskan dalam mesyuarat agung tahunan syarikat. Ini dicerita laporan kewangan syarikat awam. Syarikat awam. Jadi syarikat ni ada 2. Sendirian berhaksa, awam berhaksa. So laporan kewangan syarikat awam. Ini awam berhak lah. Menurut Syekh perlu dibentang dan diluluskan dalam mesyuarat agung tahunan syarikat dan hendaklah diserahkan kepada SSM serta pemegang syarikat. Okey. Ya, awam dia kena bentang, kena lulus. Okey. So kita nak tengok ciri-ciri syarikat dulu. Sebelum tu tengok standard pembelajaran, murid boleh membandingkan ciri syarikat persendirian dan syarikat awam. Dia lain ya, syarikat persendirian lain, syarikat awam dia lain. Dia tak sama. Okay, so kita tengok dulu ciri-ciri syarikat. Jadi ada 4 ciri syarikat ni. Yang pertama, entiti berasingan, asing. Okay, di mana pemilik dan organisasi perniagaan terasing dari segi perundangan. Okay, perniagaan itu sendiri boleh didakwa, boleh mendakwa dan boleh membuat kontrak serta memiliki dan menjual aset atas namanya. Ini entiti berasingan, asingkan yang perniagaan dengan peribadi. Okay. Yang kedua, liability terhad. Liability ingat, tanggungan hutang. Okay, tanggungan hutang. Okay, tanggungan setiap ahli syarikat terhad kepada jumlah share yang dimiliki. Setakat saham yang dia ada je lah. Okay, jika berlaku pembubaran syarikat, pemegang share tidak menanggung hutang perniagaan melebihi daripada jumlah share yang dimilikinya.
So dia akan tanggung hutang perniagaan setakat jumlah share saja. Berapa saham yang dia miliki. Okay, yang ketiga, hayat berterusan. Perniagaan diandaikan terus beroperasi meskipun terdapat salah seorang daripada pemegang share meninggal dunia atau menarik diri. Ini berbeza dengan perkongsian yang kita belajar. Perkongsian kalau salah satu meninggal dunia ke, menarik diri ke apa ke, automatik berlaku pembubaran. Tapi syarikat dia terus beroperasi walau apa yang berlaku. Kerana mati je, contohnya pengarah mati, dia boleh lantik orang lain. Okey, so perniagaan ni ciri dia terus beroperasi, hayat dia berterusan. Dan yang terakhir, pengasingan fungsi pemilikan dan fungsi pengurusan. Okay. Pemegang share tiada hak mengawal secara langsung operasi syarikat. Okay, lembaga pengarah akan membentuk polisi syarikat dan melantik pihak pengurusan untuk mengendalikan syarikat. Dalam syarikat ni dia ada lembaga pengarah. Lembaga pengarah itulah yang akan membentuk polisi syarikat tu dan dia boleh lantik pihak pengurusan untuk mengendalikan syarikat. Okay, walaupun kita ada pegang share dalam tu tapi kita tidak ada hak untuk kawal operasi syarikat. Okay, itu ciri-ciri syarikat. Okay, sikit lagi tak lagi. Ini kita nak banding ciri-ciri syarikat sendiri dengan awam. Ini lain sikit. So ada dua jenis syarikat berhad menurut Syekh. Seperti tampak pun kita dah belajar dalam modul 1 tu, bab 1. Syarikat ni dia ada dua. Syarikat persendirian dan syarikat awam. So dia perincikan dalam tingkatan 5 ni. Okey, kita nak bandingkan ciri-ciri syarikat persendirian dan syarikat awam. So ada 6 perbandingan kat sini. Kita tengok yang pertama, bilangan ahli. Okay. Syarikat persendirian ataupun namanya syarikat sendirian berhad sama tu. Yang minimum seorang. Okay, syarikat ni minimum seorang boleh tubuh dah. Maksimum dia 50 orang. Okay, ni ciri syarikat persendirian. Minimum seorang, maksimum 50 orang. Okay, syarikat awam sama, minimum sama seorang, maksimum tiada had. Masuklah berjuta-juta pun tak apa, tak ada had. Okay, itu syarikat awam berhad. Okay, yang kedua bilangan pengarah. Okay, bilangan pengarah dan nama sendiri maka minimum seorang. Tapi awam minimum 2 orang pengarah. Minimum, paling kurang mesti 2 orang pengarah. Okay, yang ketiga pemilikan share. Okay, siapa yang boleh memiliki share ni? Syarikat persendirian terbuka kepada individu, persatuan dan entiti perniagaan. Sama juga syarikat awam terbuka. Boleh buka kepada siapa-siapa je. Individu boleh, persatuan boleh, entiti perniagaan pun boleh. So nombor 3 ni samalah. Syarikat sendiri dengan awam dia sama je. Okay, yang keempat, pindah milik share. Siapa yang boleh pindah milik share? Syarikat persendirian share tidak boleh dipindah milik tanpa persetujuan daripada pemegang share yang lain. Okay, dia tak boleh sesuka hati. Dia kena tanya dulu. Okay, member-member dia yang lain setuju tak nak pindah milik share. Okay, syarikat awam berhad share bebas dipindah milik dan mudah dijual beli melalui broker share di bursa saham. Okay, awam ni dia bebas pula. Okay, bebas nak pindah milik kat siapa. Mudah nak jual beli. Dia ada broker dia. Okay, melalui broker share di bursa saham. Okay, status share pula yang kelima. Syarikat persendirian share tidak boleh disenaraikan atau tidak boleh diurus niaga di bursa Malaysia. Okay, nampak sendirian? Sendirian diketat sikit. Tak boleh disenaraikan di bursa Malaysia. Tak boleh diurus niaga. Okay, tapi syarikat awam, share boleh disenaraikan dan diniagakan secara bebas di bursa Malaysia. Okay, dan yang terakhir, laporan kewangan. Okay, untuk persendirian, penyata kewangan perlu diedarkan kepada pemegang share. Perlu edar penyata kewangan. Cikgu harap tahulah penyata kewangan. Akaun perdagangan dan untung rugi dengan penyata kedudukan kewangan. Itu orang panggil penyata kewangan. Perlu diedar kepada pemegang share. Tapi syarikat awam, penyata kewangan perlu dibentangkan di mesyuarat agung tahunan syarikat.
Okay, nampak tu. Sendiri bagi je, edor je kepada pemegang share. Tapi yang awam sebab dia ramah, okay, jadi dia kena bentang penjata kewangan dia di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat. Okay, itu beza dia, 6 tu. Okay, ini syarikat persendirian dan syarikat awam. Okay, kita tengok. Murid boleh memberikan contoh syarikat persendirian, memberikan contoh syarikat awam yang tersenarai di Bursa Malaysia. Okay, jom fikir ni boleh cari apakah maksud pemegang share, shareholders. Cuba cari apa dia maksud sebenarnya pemegang share ni. Dan berikan satu contoh syarikat persendirian dan syarikat awam. Sebenarnya ni senang je ni. Kita tengok sikit. Okay, ni contoh yang diberi. Okay, contoh syarikat persendirian. Tadi cikgu dah maklum mesti ada perkataan berhad di belakang ataupun sendirian berhad. Okay, dikenali dengan melihat pada nama syarikat yang diakhiri dengan perkataan sendirian berhad. Dia je penuh sendirian berhad ataupun dia je pendek. SDN.BHD. Faham tu sendirian berhad. Okay, contohnya berlambak dekat Malaysia, dekat luar negara pun banyak. Okay, syarikat warisan maju sendirian berhad. Dipendekkan SDN.BHD. Syarikat pelita ilmu sendirian berhad. Syarikat penerbitan kreatif sendirian berhad. Dan syarikat alam flora sendirian berhad. Ada perkataan sendirian berhad tu je tu. Okay, sama ada dia je penuh ataupun dia ringkaskan. SDN, BHD. Okay, contoh syarikat awam pula. Dikenali dengan melihat pada nama syarikat juga yang diakhiri dengan perkataan berhad. Dia je penuh tu berhad atau dipendekkan BHD. Okay, bezanya dia tak ada perkataan sendirian depan. Dia berhad je belakang. Okay, syarikat awam boleh tersenarai di Bursa Malaysia sekiranya melepasi syarat penyenaraian. Okay. Syarat yang macam mana? Iaitu kedudukan kewangan dia kena kukuh. Okay. Jadi antara contoh syarikat awam yang tersenarai di Bursa Malaysia ialah syarikat Proton Berhad. Nampak ada kata berhad di belakang ni. Dia je penuh berhad. Syarikat Proton Berhad. So Proton ini ialah syarikat awam. Syarikat Simidabi Berhad. Syarikat Khazanah Nasional Berhad. Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Telekom Malaysia Berhad. Pos Malaysia Berhad. Pejabat pos tu. Pos Malaysia Berhad. Dia pun syarikat awam juga. Okay. So kita setakat kita belajar tentang latihan sikit. Berikut ialah contoh logo-logo syarikat yang terdapat di Malaysia. Okay, soalan cikgu yang pertama. Yang mana syarikat awam dekat sini? Siapa boleh maklumkan cikgu? Nombor 1 TM, nombor 2 DHERBS, nombor 3 Petronas, nombor 4 Syabas, nombor 5 Permodalan Nasional Berhad. So mana contoh syarikat awam kat sini? TM. TM lagi? Charas. Petronas. Petronas. Syabas tu ada perkataan sendirian tu. Permodalan Nasional Berhad. Okey, pandai belaka. Okey, boleh? TM Berhad, Petronas Nasional Berhad, Permodalan Nasional Berhad. DHERBS Healthy Marketing tu biasanya sendirian berhad lah. Syarikat Bekalan Air Selangor sendirian berhad. Sebab dia fokus kepada Selangor je ni. So sendirian berhad. Okey, boleh nombor 1. Okay, nombor B, 1 dan A dan B ni boleh jawab lah dalam buku. Okay, insyaAllah minggu depan kita nak masuk 5.2 jenis modal dan terbitan share. Jadi cikgu stop dulu, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Betul lah dia ni lah tu.